Melestari bahasa menjadi misi. Berbilang bangsa matlamat dikongsi. Jadilah duta dengan cinta terpatri agar bahasa ibunda tetap di sisi. Ada yang mungkin mengatakan anak muda ni sekarang nak jauhkan diri daripada berbual bahasa Melayu. Jeng. It's not that we're avoiding. We're still learning, Kita kena adakan satu peluang dan ruang untuk mereka berkembang ataupun explore lah. Hai, selamat kembali ke satu lagi episod Notape. Saya Natasha Mustafa. Sebelum saya mulakan perbincangan hari ini, saya nak jual pantun sebenarnya. Siapa nak beli? Pantun dia macam ni. Burung tempua terbangnya rendah, hinggap sebentar di dahan sena. Bahasa Melayu yang indah terungkap kata 1000 makna. Gitu. Siapa nak beli? Mari. Okey, sangat indah bahasa kita. Dia pun lembut juga. Tapi with that being said, saya rasa di Singapura ni secara keseluruhan kita banyak menggunakan bahasa Inggeris di tempat kerja, di sekolah dan di rumah. Jadi, masihkah kita gunakan bahasa ibunda kita? Masih relevan tak? Bila anak-anak kita besar nanti, agak-agak mereka masih kenal lagi tak bahasa Melayu kita ini? Kita tak tahu soalan-soalan ini semua susah nak jawab. Tapi kerana itu, kita menjemput tetamu-tetamu kita hari ini lah. Okey, untuk membincangkan tentang hal ini, kami menjemput pengerusi Bulan Bahasa dan juga anggota Parlimen GRC Choa Chu Kang, Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Apa khabar, Cik Zul? Alhamdulillah, apa khabar semua? Nak beli tak saya punya pantun tadi? Tengah fikir ni. Okey, saya berikan masa untuk fikir. Selain itu, kita juga ada menjemput dua orang belia yang telah melibatkan diri dalam beberapa acara Bulan Bahasa. Mereka adalah Putri Nish daripada ITE College Barat dan juga Muhammad Farish Jasni daripada Politeknik Republik. Selamat datang anda berdua. Selamat datang. Okey, meriah sikit kita punya studio hari ini. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan tentang Bulan Bahasa dan sekiranya bahasa kita relevan tak hari ini, saya ada game sikit. Okay. Sedia tak? Sedia. Game dia mudah saja. Dia seiras punya game. Okay, boleh. Okey, kita cuba. Perkataan pertama adalah pulang. Balik. Not bad. Balik. Okay. Seterusnya adalah minat. Suka. Okay. Cenderung. Okay. Suka je. Okay. Seterusnya binatang. Haiwan. Animal English sayang. Haiwan. Yes, betul. Apa lagi Fauna Bukan. Flora, fauna. Boleh lah. Flora dan fauna. Okay. Fauna. Should be okay. Okay. Cuci. Membasuh. Basuh. Betul. Basuh. Sental. Banyak lagi. Okay. Pernah sental baju lah Periuk. Cuci. Okay. Yang terakhir, kira. Hitung. Bilang juga Is it Bilang. Betul. Okay. Not bad tetamu-tetamu kita seerti seiras masih ingat lagi ada perkataan-perkataan yang kita gunakan. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak tanyalah belia kita hari ini dengan pertanyaan. You guys kena touch your heart bila jawab soalan ni. Dalam perbualan kehidupan anda setiap hari ni, berapa peratus Inggeris dan berapa peratus Melayu? 60% English. Okay. 40% Malay. Okay. Actually, it's more to macam bila ada kawan-kawan Melayu, nanti boleh cakap bahasa Melayu. Okay. Bila ada kawan-kawan yang dah biasa cakap English, we will talk more in English. Okay. Untuk Farish pula? Bagi saya, mungkin sama juga seperti Putri, 60% Inggeris, 40% Melayu. Tapi biasanya kalau saya berbual bahasa Melayu tu dengan kawan-kawan rakan-rakan. Dan kalau saya naik Grab ke naik taksi, habis lagi-lagi yang drivernya orang Melayu kita, macam pakcik atau makcik juga, itulah saya akan berbual bahasa Melayu. Saya akan berbual bahasa Melayu. Kalau yang biasanya, kalau dengan orang-orang biasa, kawan-kawan Melayu tu Melayu, ya betul. Tapi ada jugalah English lah. Mix. Okay, kita tapi tanya. yang 60% English pun, English dia lain sikit. Generation Dia punya slang ke lain? Ada. Okay, mungkin kerana Farish ni muda, tapi dia lagi muda kan.
So yang lagi muda ni mungkin lain juga dia punya slang. Dia punya lingo juga yang diorang pakai tu. Because ada lah apa skibidi lah. They have all of this, lain-lain all these new slangs which I personally tak pakai lah. Okay, kita nak tahu belia kita ni berapa muda ni sebenarnya? Farish 22 tahun. Putri 17. 17 tahun lagi. Okey, betul lah. Muda lah. Muda. Muda tapi Kita lagi tak nak tanya Jangan Cik tanya. Zul punya. Kalau dihitung tambah gabungkan pun mungkin lebih tua. Okey, untuk Cik Zul pula, anda menggunakan bahasa berapa peratus English, berapa peratus Melayu? Kalau ikut konteks dan setting lah. Kalau di rumah dengan anak-anak, campur, mungkin 80% Inggeris, 20% Melayu. Tapi itu kerana lebih efisien lah, efektif. Tapi kalau di luar, mengikut macam mana kita nak hubung dengan seseorang tu, berkomunikasi, mungkin dalam bahasa Melayu lagi lebih senang. Bahasa Melayu formal atau baku, dan bahasa Melayu pasar, macam apa Faris cakap lah, berbual dengan pakcik-pakcik Grab. Tapi kadang-kadang dia nak berbual orang putih pula dengan kita. Itulah pasal. Dia cakap dia nak latih. Okey. Jadi daripada survey ni, kita dapat tahu bahasa Melayu ni saya rasa sekarang semakin kurang digunakan oleh masyarakat kita. Dan ini jelas dilihat melalui laporan ataupun tinjauan dan sebagainya. Dan ini juga merupakan antara sebab mengapa Bulan Bahasa ditubuhkan. Bulan Bahasa sebenarnya telah dimulakan pada 1988. Wah, hampir 4 dekad yang lalu. Belum wujud pun saya. Kan ketika itu. Sejak itu terdapat pelbagai usaha dijalankan untuk terus menyemarakkan bahasa dan juga budaya kita dalam masyarakat. Jadi mungkin Encik Zul boleh kongsi bagaimana misi dan objektif Bulan Bahasa ni telah berubah untuk disesuaikan kepada masyarakat yang sentiasa berubah. Pada tahun 1988, Bulan Bahasa diadakan tiap 2 tahun satu kali. Selepas 2011, dia menjadi acara tahunan. Walaupun dikatakan 1 bulan tu, mungkin ada lebih daripada sebulan di mana banyak acara diadakan untuk mewujudkan ataupun meraihkan bahasa tersebut. Jadi mungkin dengan cara kesenian, cara musikal ataupun persembahan pertandingan. Jadi kita telah nampak perubahan ada date masa ni kerana cita rasa pengguna berubah. Ramai juga yang mungkin mahu lebih minat tentang penggunaan bahasa dalam seni, dalam karya, dalam lukisan, dan itu caranya kita menarikkan perhatian. Dan sekarang ni kita merakyatkan Bulan Bahasa ni, di mana ramai organisasi, badan-badan ataupun individu yang nak bina bersama, co-create dengan Bulan Bahasa ataupun menjadikan wadah Bulan Bahasa ni satu cara untuk mereka mempamerkan acara-acara mereka tersendiri. Dan Bulan Bahasa ni menjadi satu signature event tiap-tiap tahun, di mana orang pun nampak bas ni pun ada collateral Bulan Bahasa kan. Habis dalam TV, dalam berita harian ada artikel-artikel Bulan Bahasa, dan semuanya dalam bengkel-bengkel masyarakat ataupun acara-acara individu pun meraihkan Bulan Bahasa. Sebenarnya tahun lalu Encik Zul pernah menyertai rakaman Notapis tahun lalu, dan ia tentang Bulan Bahasa ketika beliau mengambil alih jawatan pengerusi jawatan kuasa Bulan Bahasa. Jadi saya nak dapatkan update sikit lah. Apa mungkin perbezaan Bulan Bahasa tahun ini dan tahun lalu? Kita sudah nampak perubahan dari segi penglibatan. Lebih ramai organisasi yang maju ke hadapan untuk membentuk inisiatif atau program Bulan Bahasa. Ini amat membanggakan dan kita pun rasa ianya satu cabaran yang disahut oleh masyarakat. Dan saya pun nampak lebih ramai belia-belia kita yang terlibat diri dalam inisiatif Bulan Bahasa ini. Kita pun juga telah memperkasakan belia-belia kita untuk adakan sesuatu yang mereka mahu untuk Bulan Bahasa ni. Dan seterusnya setelah ini kita akan adakan satu diskusi yang lebih fokus untuk belia-belia yang untuk membentangkan isu-isu yang boleh menjadi keprihatinan kita untuk belia kita ambil ownership lah, jadi macam cipta milik mereka sendiri. Bulan Bahasa ini untuk mereka dan dijayakan untuk mereka. Okey, nampaknya terdapat
pelbagai aktiviti ataupun kegiatan untuk anak-anak muda ni. Jadi saya nak tanya belia-belia kita hari ni. Mereka berdua ni terlibat dalam beberapa acara yang berlainan yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Bulan Bahasa. Tapi ada yang mungkin mengatakan anak muda ni sekarang nak jauhkan diri daripada berbual bahasa Melayu atau ada kalanya daripada identiti sebagai orang Melayu. Jeng. Okey, jadi nak tanyalah you guys, apa pendapat anda tentang statement ini? Untuk Farish kan, taklah. Saya ni orang Melayu. Saya ni bangga saya orang Melayu tau. Mungkin apa yang kalian biasa dengar atau biasa, like the common thing that people will always talk about, anak-anak muda sekarang nak jauhkan diri dari Melayu tu, atau diorang tak tahu berbual bahasa Melayu. I think diorang kurang fasih berbual baku, bukan berbual bahasa Melayu. Okay. Of course diorang berbual bahasa Melayu kan, tapi I think the first thing that comes to mind nak ke berbual Melayu tu, hai, nama saya Farish, saya daripada sekolah, nak kena berbual baku. Which I think tak perlulah kan, like tengok konteks dengan setting lah kan. So kalau nak cakap anak-anak muda ni tengah avoid atau nak run away from using the Malay language, mungkin I'm viewing it on my level lah. So I'm looking at my contacts, which are like my friends and whatnot. Alhamdulillah lah, semua masih okay, masih berbual dalam bahasa Melayu. Masih okay. Untuk Putri pula? I don't think kids nowadays want to get away from the Malay culture side. Untuk kawan-kawan Putri juga suka mix around. It's not that we're avoiding. We're still learning, there's a long way of learning about the bahasa Melayu, bahasa tarian, or basically our culture lah. Okey. Jadi sebagai anak muda masih sedang pelajari tentang budaya dan juga bahasa kita lah. So you guys ni terlibat dalam acara Bulan Bahasa kan. Mungkin boleh kongsi sikit tentang acara yang you guys terlibat dan mungkin mengapa anda berdua ni melibatkan diri dalam acara Bulan Bahasa ni. Okay, since I am part of SDBF, iaitu Singapore Dikir Barat Federation, atau dikenali sebagai gabungan. So just a very, very quick context, gabungan tu, it's a organisation yang adalah kumpulan-kumpulan Dikir Barat merata Singapura. Our organisation, we actually take part in Bulan Bahasa this year untuk macam menyemaikan lebih bahasa Melayu ni tau. So we are promoting Bulan Bahasa but in a Dikir Barat's context. Yeah, so it's pertandingannya tu bernama Irama Dikir. Dekat mana tu? Irama dekat TikTok kan? Dekat TikTok. So since we are talking about the competition, the competition ada 3 cabaran yang everybody can take part lah. So 3 cabarannya ialah cabaran juara, cabaran karut dan juga cabaran awak-awak. And all requires them to menggunakan lagu-lagu yang berkaitan Dikir Barat lah, Dikir Barat Singapura. Menarik. So bila pertama kali gabungan beritahu saya tentang Dikir Irama ni, terperanjat juga lah. Ada konsisten dengan trend-trend belia masa kini untuk buat lagu cover kan dalam wadah TikTok. Dan ianya lebih santai lah. Tapi menggunakan bahasa itu tersendiri dan terserlah lah minatnya. Dan bagus. Ini semua idea mereka sendiri. Wow. Menarik. Gunakan platform media sosial untuk menarik perhatian anak muda. So they will record themselves for each kategori lah, apa-apa kategori, dan they will just upload lah. Alhamdulillah sambutannya juga sangat mencukupi dengan sangat memuaskan juga. Tahun depan Berita Harian kena hantar satu pasukan. Okey, saya tak tahu saya akan jadi wakilnya, tapi saya akan cuba dapatkan pasukannya. InsyaAllah. Okey, untuk Putri pula, apa yang memberi anda motivasi untuk melibatkan diri? Watching my father perform, it also inspires me, and also kumpulan saya telah diajar untuk menari sebagai seorang menari backup untuk selebriti Aisyah Retno. It's our first time performing as a background dancer. And also lagunya ialah Cindai by Siti Nurhaliza, but our genre for the dance is salsa. Bulan Bahasa tapi salsa? It's a mix of fusion dance lah, I would say. Tadi you kata you punya bapa juga menari juga, buat tarian Melayu ke? Tarian Melayu, yes. For the start of the bulan. He did a different genre than mine. Wow. Jadi Putri mempersembahkan tariannya bersama Aisyah Retno kan? Pertama kali Pertama, yes. Buat Aisyah Retno pun pertama kali dia di Singapura. Wow. So pertama kali sikit. dia buat persembahan di Kiat Hong, Kelab Masyarakat Kiat Hong, dalam Bulan Bahasa, konsert Bulan Bahasa yang merangkumi the gala lah.
Sebelumnya ada pertandingan pita spontan, ada pantun dan ada pertandingan silat, dan diakhiri dengan persembahan gala, di mana konsert ni macam seperti konsert tradisional, ada iringan pesilat dan ianya seperti satu kampung datang kembali untuk meraihkan sesuatu kejayaan. Dan semuanya ada anak-anak muda, anak-anak yang cilik datang untuk meraihkan bulan bahasa, dan mereka mengambil lesson tersendiri lah bagi untuk pengalaman mereka tersendiri, apa tentang penggunaan bahasa, tentang penghayatan seni, dan itu yang amat membanggakan. Kalau tahun lepas kita buat konsert macam rock kan, macam ada pertandingan fashion, kumpulan Mazdo semua datang, budak-budak semua hafal lirik lirik dalam bahasa Melayu. Ada kan? Ada sampai panjat-panjat. Bukan pasal Mazdo lah, tapi saya hadir. Walaupun mereka tak terselah menggunakan bahasa, kita tak boleh memadamkan cinta mereka kepada bahasa. Cinta tu tersirat. Betul sangat. Saya senyum pasal betul. Tersentuh saya. Betul. Jadi kita boleh lihat macam anak-anak muda ni, mereka sebenarnya masih semangat dan berminat untuk mengenali budaya dan bahasa kita. Kita dengar Farish dan juga Putri ni berkongsi bahawa mereka telah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ni kan. Mungkin Cik Zu boleh kongsilah, ketika jawatan kuasa anda ni melancarkan bulan bahasa, apa mungkin cabaran terbesar yang anda ada ketika mendekati generasi sekarang ni? Jadi mungkin pendekatan, kita kena tak boleh fikir ada banyak prasangka yang kita harus tangkis. Pertama, belia ni dia bukan satu blok yang homogeneous. Dia tak semua sama. Kan? Jadi ada minat yang berlainan. Kita kena adakan satu peluang dan ruang untuk mereka berkembang ataupun explore lah apa yang mereka mahu tunjulkan. Kedua, kita tak boleh ada satu pendekatan sahaja yang kita fikir ini mungkin cuma wadah media sosial saja. Tapi kerana banyak ada minat yang tertentu. Jadi macam mana nak tahu? Tak kenal maka tak cinta kan? Kena tanya belia. So kita ada buat banyak tinjauan tentang belia, apa yang mereka mahukan, dan malah sesi taklimat bulan bahasa itu diterajui oleh belia-belia kita. Daripada NTU, daripada institusi pendidikan tinggi, dan mereka memberikan satu perkongsian best practices lah, bagaimana mereka mendekati belia di kampus mereka tersendiri. Dan ini kita kongsikan dengan rakan kongsi kita di Bulan Bahasa untuk membuat satu anjakan minda bahawa bukan sahaja kita tak boleh kata belia kita tak mahu, tak minat. Mereka ada minatnya, tapi minatnya tersendiri. Dan mungkin kita kena nak lebih ada pendekatan yang lebih menarik. Macam kita ada banyak persaingan sengit lah. K-pop lah, bukan saja bahasa Inggeris, bahasa luar negara. Semua nak ambil perhatian anak-anak belia kita. Jadi kita kena faham bahawa mereka ni cinta bahasa, tapi mereka pun mahu, seperti apa Putri cakap, mahu belajar, dan kita kena tunjuk ajar, kena kasih peluang untuk mereka buat belajar. Salah tak kisah. Orang cakap ni awak cakap campur-campur, tak kisah. Kerana mereka gunakan ini untuk mendekati dengan bahasa. Jadi macam mana mungkin boleh kongsilah antara beberapa aktiviti yang disesuaikan supaya anak-anak muda ni boleh macam mendekati kepada budaya dan bahasa ni? Pertama, kita sebelum ini ada pelantikan rakan bahasa di mana 180 lebih sekolah dan terbanyak 360 lebih rakan bahasa, iaitu bukan tutor bahasa tapi mereka berpotensi untuk menggunakan bahasa dalam keluarga, dalam kelab mereka, dalam kampus mereka, dan kita memberikan mereka semangat ataupun dorongan untuk terus mengadakan inisiatif-inisiatif tersendiri. Dan kedua, mungkin seperti apa Faris beritahu tadi, kita ada menaja ataupun memberi sokongan bagi inisiatif tertentu yang diterajui oleh belia ataupun boleh mendekati belia tersendiri. Seperti Dikir Barat, seperti pertandingan silat. Dan kalau saya ambil contoh, pertandingan silat yang diadakan oleh Kiat Hong MAEC membawa pendekatan berbeza, iaitu adakan flash mob di flash mob silat. Flash mob silat di macam mana tu? tukang MRT. MRT. Jadi viral juga video tu. Saya pun tengok terperanjat. Ada orang awam pun tengok apa ni, ada gaduh Kalau langgar salah pak cik dia buka pula. Takut pak cik tu pun buka juga. Itulah. Tapi ianya ada
apa tu menarik perhatian bahawa ini bersama dengan Bulan Bahasa, dan bukan saja warga emas, warga belia, tapi anak-anak kecil pun. Jadi mereka tahu bahawa pertunjukan ini dimiliki oleh semua lapisan, seiras dengan bahasa, di mana tiada satu segmen pun golongan yang boleh kata ini hak kita seorang saja. Semuanya milik semua. Okey. Jadi Bulan Bahasa ni bukan saja untuk anak muda tu pelajari bahasa dan budaya, tapi juga untuk pelajarilah daripada antara satu sama lain lah. Saya nak tahulah, I mean for Putri ni, tadi you kongsi yang sebenarnya tahun ni pertama kali you libatkan diri kan. Mungkin boleh kongsi bagaimana peluang ini yang diberikan dapat beri anda peluang untuk mengenali budaya dan bahasa kita ni. I would say that this is a starting point for me to explore more about other genres, about other bahasa, tarian Melayu, silat, DK. How to say, macam knowledge. Macam, it's not just tarian, there's other things for me to explore, to look at also lah. So sebelum ni belum pernah try lagi lah. Okay, untuk Farish pula bagaimana Bulan Bahasa ni memberi anda platform lah untuk mendekati lagi? Bulan Bahasa ni sebagai satu platform yang, because bila kita melibatkan diri lebih dengan apa-apa inisiatif atau program-program yang berkaitan dengan bahasa, dari I think through each of those interactions and also involvement, it opens up few more doors to a whole more lot of people who are also into the bahasa. Dari situ pun I feel that it allows me to learn from one another, and it really boils down to what Encik Zul cakap lah, which is yang bahasa ni bukan saja untuk a specific age group. It allows me to exchange. There's always this constant exchange of knowledge, and through each of those I will be empowered lah to be a better user of my language also. Okay. Sebenarnya I think di bilik berita pun kita mengalami kesukaran untuk bertemu anak muda yang mungkin boleh berbahasa Melayu, because of the thinking yang Melayu tu kena baku dan sebagainya lah. Untuk Bulan Bahasa saya perhatikan macam terdapat tumpuan untuk kepada belia dan bagaimana bahasa Melayu itu membentukkan kita punya identiti kan. Ada tak suka untuk mencari belia yang percaya kepada objektif Bulan Bahasa ni dan mengekalkan kerelevanan bahasa Melayu ni? Mungkin, tapi rata-rata belia kita masih menjayakan Bulan Bahasa. Kerana mereka tak fikir Bulan Bahasa ni untuk penggunaan bahasa yang puris saja. Jadi mereka merangkumi semua aspek budaya, seni, dan kita pun ada bengkel lukisan batik di mana mereka membelajar definisi alat-alat tersebut, ataupun bagaimana untuk kita ada satu pertandingan di mana dipanggil pertandingan TIVERS. Okay? Ini pertandingan audio rakaman. Dia macam podcast lah. Jadi anak-anak muda kita ada tuliskan skrip tak panjang lah, 3-5 minit gitu, tapi macam kena lakonkan. Ni yang ada kat TikTok tu, yang ada pelajar sekolah rendah tu, ada satu cute kan, saya ketawa pasal comel. Dia buat macam sound effect. Dia macam, kita dulu kalau dengar radio kan ada bangsawan, ada drama. So jadi penulisan tu kita ada profesional yang latihkan mereka. Dari satu aspek penulisan skrip, dan kedua menggunakan lantunan suara, dan ada voice actor lah. Dia orang panggil dia Vectors Club. Voice Actors Club. Mereka dapat tuliskan skrip itu, masukkan special effect, masukkan sesi recording mereka, di mana mereka akan muat naikkan dalam wadah tertentu. Saya telah berikan banyak sekolah rendah kita dan sekolah menengah kita pun yang masuk pertandingan ini, dan mereka rasa ini satu pertandingan yang lebih menarik lah bagi mereka. Bagi saya, inilah caranya kita ada banyak aspek yang kita boleh teroka. Wah, berbakat juga kita punya belia ni ada macam-macam. Boleh take over Notapis lah macam ni. Saya takut pula. Yang train, yang latih mereka pun aktor-aktor veteran kita. Orang-orang bangsawan, karyawan kita, cendekiawan kita semua. Jadi mereka memang ada, orang belia kata ada street cred lah.
Dia punya quality tu, production quality value dia tinggi lah. Wah. Sekarang kita tahu lebih kurang anak muda ni berbahasa Melayu, tapi terdapat kegiatan-kegiatan yang berbeza untuk terus menarikkan perhatian mereka dan mereka menyambutnya dengan baik lah sebenarnya. Tapi saya nak tahu impactnya kepada masyarakat. Untuk belia-belia kita, saya nak tanya, sekiranya you guys tak dengar tentang peluang ataupun kegiatan yang sedia ada oleh Bulan Bahasa ni kan, you guys rasa macam Bulan Bahasa ni macam eksklusif tak? Ataupun macam just inner circle people yang boleh join? Tak tahu because for me, kalau lah misal kata I don't know anything about Bulan Bahasa, I think kalau adanya Bulan Bahasa tu and I get to know about it, it's probably it's like a month where you celebrate something. So mungkin okay lah, macam kalau orang yang tak biasa practice ke apa, it's Bulan Bahasa, okay, yuk lah explore and just do. So I wouldn't think it's an exclusive thing. It's just something that we go through, Bulan Bahasa. So that month, okay, apa-apalah confirm ada ni lah, ada tu lah, berkaitan bahasa. Okay, untuk Putri pula? I feel like it's just a circle of event that anybody can just masuk and join in and learn about bahasa. So tak ada rasa macam inner circle lah. Actually semua orang boleh lah. Yeah. Should everyone it's lah. Open. Okay. But I think it's a bit harder for budak-budak zaman sekarang atau like anyone lah to fray away from Bulan Bahasa. It's not going to be something that is foreign to them because tengok kat TV pun ada, kat Suria and whatsoever, macam apa tu, Cita Citra Cinta, is it? Apa? Betul. Kan that one right? Yeah. Bagus lah. Nak jadi tak. Saya kasih example. So ada tu, habis kalau macam tengok bila adanya macam events macam kat Keat Hong, the last one that is very fresh from my head, ada Mazdo. Tengok budak-budak turun, although yes, could be because of Mazdo, but they are still there present, and tipu lah kalau diorang they don't watch apa-apa yang tengah going on and they don't get to know about anything that is happening pertaining to the bahasa thing. So although it's not so significant, confirm tempias. So macam I can safely say they are definitely aware of it lah. Okay. That's sejuk hati saya Saya dengar. nak ajukan soalan itu kepada Encik Zul pula lah. What do you think? Bulan Bahasa ni selalunya hanya dihadiri oleh macam orang-orang yang sama saja. Do you think that's the case ataupun ada sebenarnya orang baru yang selalu akan datang? Sebenarnya actually the data shows otherwise. Sebenarnya penglibatan makin meningkat. Lebih ramai badan-badan tertentu yang melibatkan diri, lebih ramai outreach lah. Kalau di Marsiling, kalau tak silap saya, 1,500 kot datang pada hari Sabtu tersebut, dan kalau di Keat Hong 2,000 hingga 3,000. Wow. Itu kerana dirayakan sehari suntuk lah. Dan kita pun tengok bagaimana lebih banyak minat ataupun pertanyaan tentang apakah itu Bulan Bahasa, bagaimana mereka mahu melibatkan diri. Kalau rata-rata ditanyakan belia, mereka tak akan tanya, Bulan Bahasa satu label. Kerana Bulan Bahasa ni ada beberapa vertikal lah, di pendekatan seni, pendekatan bahasa sastra, pendekatan penulisan, pesuratan, pendekatan tentang karyawan semua. Jadi ambil contoh motif ataupun collateral Bulan Bahasa tahun ini, kita menggunakan pendekatan ataupun lebih mesra belia lah, lebih banyak warna-warni dan ada simbol-simbol yang tersirat dalam huruf C, huruf I, N, T, A itu semua. Jadi kalau tengok lama-lama terkesima, mungkin terpegun tengok. Jadi macam tak ada orang ada banyak lah, banyak hidden meaning bagi belia-belia kita. Jadi ada aspek seperti, kalau ada, saya tak ada gambarnya di sini, tapi ada satu tu macam seperti tanjak, seperti kubah masjid, seperti orang bersilat, orang sepak takraw, ada congkak. Itu semuanya embedded lah dalam motif tersebut. Kenapa? Kerana kita mahu masyarakat kita ni masyarakat yang berfikir. Tadi dijual pantun kan tadi. Kalau pantun ini dia macam observance. Dia macam pantun dan peribahasa ni, saya cakap dalam parlimen. Pasal satu kali tu ada dianjurkan bahawa peribahasa ni tak payah dijadikan examinable kan. Which is good. So jadi orang tak pressure. Tapi kenapa ada peribahasa, ada pantun? Kerana ini semua penghematan orang, masyarakat. Dan dalam suasana yang kita nampak ni, kita masyarakat yang berfikir. Bahasa kita, bahasa Melayu ni bahasa yang intellectual actually. Bahasa pesuratan,
bahasa budaya, bahasanya lembut, bahasa kesantunan dan banyak ada nilai-nilai teras kita lah. Jadi itulah yang kita nak terapkan. Tapi kalau belia kita tak digalakkan untuk gunakan bahasa, tak digalakkan menggunakan bahasa secara mereka, maka tak, kita mungkin terlepas pandang lah dalam segmen tersebut. Jadi sebab itu saya fikir bulan bahasa ini memang untuk merakyatkan inisiatif, penggerak inisiatif menghidupkan penggunaan bahasa Melayu. Nak beli nak beli alamak. Saya dah jual ni. Okey, mungkin yang inilah melestari bahasa menjadi misi. Berbilang bangsa matlamat dikongsi. Jadilah duta dengan cinta terpatri agar bahasa ibunda tetap di sisi. I see, man. Okay. Kain pelikat, kain batik, pakaian Melayu tradisi kita. Bila terpikat, cinta berputik. Bangsa Melayu bahasa kita. Semoga belia-belia makin cinta terputik dalam sanubari mereka. Okey. Ada yang nak tak ada coin nak jual atau nak beli. Mungkin ada chat GPT tau. sekarang pantun, jangan main-main tau. Betul-betul. Sekarang ada yang keluar chat GPT juga tau. Okey. Jadi saya nak kembali kepada belia kita. Untuk anda berdua ni kan, bila dengar tentang usaha yang kita ada ni semua, apa mungkin you guys rasa lah boleh dilakukan untuk terus merangsangkan ataupun encourage anak-anak muda like you guys untuk menghayati bahasa dan budaya kita? Dah banyak dah disediakan kan? Tapi apa perasaan you? For me kan, I rasa boleh buat more cultural Malay shows, events. Kalau there's like any event outside which involves in bahasa Melayu, I'll be tempted to go also. Okay. Because it's very macam exciting to know more. Nak tahu boleh buat reality show juga. Wah, ada bajet tak macam tu? Reality show berapa musim Okay, reality show ataupun For me it seems interesting to do reality show juga. Okay. Untuk Farish pula, Untuk saya, apa yang missing ni dalam bulan bahasa ni? Buat ni dah direct ni, boleh bercakap bagi feedback. tak lah, I think segala inisiatif yang telah diusahakan oleh Bulan Bahasa atau apa-apa semua sangat mencukupi lah. Macam cuma because at the end of the day pun we can always try, tapi tak semua yang akan nak pergi kan. Tapi apa yang kita mungkin boleh buat untuk attract more of the youth is, I don't know, because kalau nak jump to TikTok ke, macam yalah, how far can challenges go, how far can a certain thing go, because at the end of the day pun sometimes the traditional ways work, which is by attending bengkel-bengkel yang ada, atau program-program seperti di Kek Hong tahun lepas, iaitu macam ada apa tu, macam teater kan, macam ada teater masyarakat. macam teater gitu. Habis dalam teater tersebut tu, dalam program tersebut ada silat, ada dikir barat, ada all of these things. I mean, to one shot you're exposed to all of those things lah. Tapi I ask myself also, like I also don't know what else can be done to pull more of the youth inside. But di sebaliknya, I also feel selagi diorang masih macam get involved in all the, all of these bands, like let's say Mazdo. Mazdo bukan English band tau. It's a Malay band. So diorang hafal yang seni kata diorang tu semua, and that in itself also menunjukkan yang diorang tu in a way tengah appreciate bahasa Melayu kita. Betul. In dalam apa tu, in another form. Yeah, so mungkin kalau lah nak usahakan tu, you tengok mana satu punya, because banyak tautannya kan boleh pergi. Kalau you rasa dalam dunia seni sebagai dikir barat ataupun silat ataupun tarian, so be it. Explore more in those areas. Kalau bahasa, ada juga bengkel-bengkel kadang di NLB yang mengenai prosa-prosa ke dan sebagainya. If that is what you gravitate towards, then by all means lah. I don't think there should be an anchor to youths of what they should like lah. Yeah, because at the end of the day pun, if it's still within the capacity and also within the bahasa, yalah, you're still appreciating it some way or another lah. Yeah. Persoalannya bukan apa lagi yang boleh dibuat oleh Bulan Bahasa. Persoalannya sepatutnya apa lagi yang kita boleh buat dalam Bulan Bahasa bersama. Jadi bukan jawatan kuasa Bulan Bahasa ni dia tak buat anjurkan semua aktiviti. Malah rata-rata mungkin 70-80% diadakan oleh individu, badan masyarakat, akar umbi, organisasi sendiri. Dan kita menolong, membantu untuk mewawarkan, mungkin dalam segi publicity, ataupun ada yang kita bantu dalam segi dana, ada kita bantu segi expertise, dan duta-duta bahasa kita pun disarankan untuk menolong, membantu di mana mengikut kepakaran mereka lah.
Tahun ini kita melantik duta bahasa yang ke-50. Dan dinobatkan sebagai duta bahasa dan diberikan sijilnya oleh Presiden Tarman. Presiden Tarman pun berbual bahasa Melayu. Dia memang fasih dan kita pun tahu bahawa bahasa ini bukan sahaja bahasa ibunda tapi bahasa perantaraan Nusantara dan bahasa kebangsaan kita. Kalau Presiden Tarman boleh berbahasa Melayu, apatah lagi kita kan? Kita orang Melayu Kan tak lupa Melayu conventional Malay. Sudah. Jangan start perbincangan tu. Dah lepas. Jadi awal tadi Cik Zul ada kongsi reaksi untuk bulan bahasa ni amat baik dan merangsangkan kan. Bagaimana mungkin anda mengukurkan sukses bagi kempen tahun ni? Sebenarnya kan, sukses atau kejayaan sebuah kempen itu tidak ada ukur taranya. Kerana kita cuma boleh tahu benih yang disemai apabila generasi yang akan datang bertahun nanti, bila kita pun menggunakan bahasa Melayu dan lebih mendalami kesenian budaya kita. Jadi apa yang kita mungkin dapat rasakan adalah penglibatan yang meningkat dan minat yang lebih meningkat dalam bulan bahasa, acara bulan bahasa. Bagi saya sebenarnya kejayaan kempen itu mungkin akan terlihat generasi yang akan datang, bertahun lamanya mungkin, tetapi kerana gerakan bulan bahasa ini telah dilakukan oleh generasi yang lama, 88 kan. Jadi kita dapat rasa manfaatnya sekarang. Dan apa yang kita lakukan ada seismic shift lah. Di mana saya katakan bukan saja merakyatkan bulan bahasa ni tetapi memartabatkan bahasa kita sekaligus dalam inisiatif yang apa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, saya ingin tahulah sekarang dah banyak usaha dijalankan dan tadi Encik Zul kata it's not about apa yang kita boleh buat lagi tapi apa yang kita boleh sediakan dalam bulan bahasa ni kan. Jadi apa yang kita boleh lakukan lagi lah untuk melestarikan bahasa kita? Haruskah kita gunakan macam teknologi ataupun leverage on perkara lain lah. Jadi orang lebih macam menarik dan perhatian mereka macam wow, bulan bahasa. Wow. Sebenarnya kita tak perlu apa cara pun menggunakan teknologi. Memang kita tak boleh tutup sembarang pintu lah, sembarang wadah, dan kita pun tidak harus tutup sembarang idea yang ada. Jadi mungkin kalau kita tahun ini ada pertandingan peta spontan di mana peserta diberi beberapa minit saja untuk berbual tentang topik tersebut. Dan kita pun mungkin boleh lakukan mungkin teknologi ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk mereka lakukan skrip, tetapi dengan caranya untuk memperbetulkan apa yang salah dalam skrip tersebut. Dakapi teknologi supaya teknologi ini walaupun ia membantu tapi dia tidak dapat berubahlah menggantikan pengguna bahasa tersebut. Mungkin kita pun banyak kan Google Translate. Saya pun rakan-rakan parlimen pun kena buat ucapan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tionghoa, tapi kita pun ada duta bahasa tapi dia orang joke dengan saya lah. Awak duta bahasa, kita buta bahasa. Tak, jangan cakap gitu kan. Kalau gunakan bahasa, kita insyaAllah akan lebih fasih. Dan kalau kita lebih fasih, sudah fasih, kita kena tetapkan masih fasih supaya kita gunakan bahasa tersebut. Biar mereka datang. Kalau mereka minat. Kan? Jadi kita kena harus ada sifat terbuka. Dan bagi warga Mas, family, keluarga, mungkin seperti saya ada anak 4, anak-anak semua berbual orang putih semua. Kita kena nak adakan acara yang tertentu seperti ada pesta buku Singapura, Melayu Singapura yang kita adakan dalam bulan bahasa. Dan saya pun duduk macam Pak Pandir lah, Tok Sampik kan, beri story kan, storytelling, baca buku. Kalau dulu saya baca buku Inggeris, kena terjemahkan dalam bahasa Melayu. Penat juga. Tapi sekarang dah ada banyak buku dui bahasa. So jadi bagi ibu bapa yang di sana yang takut kan, belilah buku dui bahasa. Kalau tak pun pakai Google Translate dan tapi perkenalkan bahasa dalam bahasa Melayu kita dalam penggunaan membaca kepada anak ataupun dengan kalau belia berbual dengan kawan-kawan. Your lingo, your style. Jadi penggunaan bahasa ni boleh bermula di rumah lah sebenarnya dan aktiviti-aktiviti yang disediakan di luar tu jadi
additional untuk mereka pelajari bahasa ni. Okey, untuk belia-belia kita pula, apa yang anda berharap dapat lihat di acara Bulan Bahasa dalam masa akan datang, dan mengapa anda berdua ni rasa penting untuk mempromosikan bahasa kita? Saya rasa perlunya dengan betapa pentingnya kita orang harus melestarikan bahasa dan budaya, kerana back again to the cliche punya saying lah, kalau bukan kita siapa? Kan? Bukan, yelah betul, pasal if it's not us, then siapalah? Takkanlah nak mengharapkan nenek-nenek kita atau ibu bapa kita yang akan pergi juga kan. So kita orang, we are the ones that are to set path for the future ones. And saya rasa penting lah, it starts with us. And by us tu, the simplest one, start at home lah. Kan? Kalau tu juga tak ada, then selalunya kalau you membesar kat Singapore, like primary school then secondary school, mother tongue memang ada pun. But after that, dah masuk poly mana ada like mother tongue lesson kan. Habis it stops there. So it starts with home, it starts with you. I think it's really important because nak ke nanti bahasa Melayu bila like tak sure lah, like what 40 years down the road pergi museum, bahasa Melayu is an ancient thing. It is extinct. Tak nak kan. Yeah, so penting. That's that. So another one, pasal ni hashtag notapis kan. I think apa jawapan notapis dia? Kalau perlunya gunakan other strong attractions like mastur ke apa, untuk get together the kids kan, then by all means lah kan. But must strategically put it lah, like don't put it at the end, put it in the middle or somewhere, atau should be at the end lah, or maybe in the middle, so orang akan datang ramai-ramai, akan sit there, wait. I don't know, but that's my only take lah, because if there's a need for us to dapatkan the numbers, mungkin we see lah what these kids likes these days kan. Macam these kids these days suka apa. Yeah, maybe that's one out of the many ways. Tak payah buat pun okay, but yeah, that's my cadangan. So tahun lalu Masdo, tahun ni Aisyah Retno, tahun depan? Ada wishlist Tak lah, I don't know. Okay, tak apa. Itu boleh difikirkan nanti Cik. Untuk Putri pula, I agree with his answer juga. Pada Bulan Bahasa, you can add like celebrities that are more popular now, and maybe for next year juga. siapa? You boleh tulis dalam wishlist ni sekarang. Ni dah selit tau. Adalah berapa band ke. Ya, correct. Budak-budak zaman sekarang suka lah bands. Macam-macam Yeah, I think you would know more. I dengar sikit-sikit je, but I know kalangan like my age and slightly younger, dorang suka all these bands. Sampai sanggup kalau pergi JB ada events and whatsoever. And it's not English bands, by the way. It's all Malay bands. Yeah, or / Indonesian lah. Yeah. So Putri banyak dengarkan band-band Melayu lah ni. Okay. Boleh dipertimbangkan untuk tahun lalu kan. Okay. Jadi sebelum kita wrap up ni, sebenarnya kita dapat pelajari anak muda ni bukan mereka tak interested ataupun tak nak cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang it's scary kan. It might be scary, tapi melalui aktiviti ataupun kegiatan yang sedia ada ni, it becomes a bit more approachable. Lebih senang mereka memahami budaya kita dan juga bahasa kita. Dan disebabkan kita bermula dengan pantun, seharusnya kita berakhir dengan satu pantun juga. Okay. Pagi-pagi menganyam ketupat, jangan berongga, biarlah tumpat. Gunakan bahasa secara tepat, jiwa Melayumu semakin mampat. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Zul dan juga Putri dan Farish kerana bersama kami. Saya berharap mereka yang mendengar ni dapat pelajari sedikit tentang bahasa dan juga budaya kita. Okey, dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.